بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada Syawal yang kedua pada hari ini dan kita terus ingin mendalami dalam My Quran Time baca faham amal. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya. Hari Raya kedua ni dah jalan ke mana Ustaz? Dah jalan tak berapa jalan Zat ya, masih lagi tak boleh jalan sangat, tak boleh jalan sangat ya, kerana betul perlu meneruskan betul, ya, kita menjaga penjarakan, kita menjaga syarat-syarat yang telah ditetapkan ya oleh kerajaan, dan lebih daripada itu Ustaz ya, nak bertemu Ustaz hari ini betul, untuk memulakan juz yang ke-11, ingin bertemu dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus kita dapat mengambil pelajaran sambungan ya juz yang ke-11 selepas kita berehat sekitar 2 bulan mengulang kaji dan juga memfokuskan kepada 30 juzuk di dalam Al-Quran pada bulan Ramadan. Jadi pada hari ini Ustaz ya, kita nak melihat kepada halaman 202 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Mari sama-sama kita doa dengan doa ringkas yang kita dah belajar sebelum ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan untuk sama-sama melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 202 pada hari ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-94. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu uzur orang yang tidak mengikuti perang Tabuk dan kepalsuan sumpah yang dibuat ya. Jadi ini adalah sambungan, kalau tuan-tuan masih ingat lagi ya, kepada ayat yang ke-93 bercakap tentang perjuangan ya di dalam kehidupan. Dan kemudian pada ayat yang ke-97 hingga 99 itu kita akan melihat kekafiran, kemunafikan dan keimanan orang-orang Arab Badui. Arab Badui ini ya ada 3 kumpulan. Satu yang menunjukkan kekufuran, ada yang menunjukkan kemunafikan, tetapi ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah orang Arab Badui ini? Kita akan lihat bersama pada hari yang berbahagia ini insya-Allah ya. Bulan Syawal bukan bulan Ramadan, bulan Syawal tapi masih terus bersama. Jadi tuan-tuan jangan banyak sangat makan. Boleh makan itu, tetapi jaga kesihatan ya. Banyak minum air kosong. Betul, ya. Sebelum kita memulakan ya, mari sama-sama kita mulakan dengan ayat 94 hingga 96 bersama dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kita berada dalam 2 Syawal hari ini, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus terima segala amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Amalan-amalan kita sepanjang Ramadan yang lalu yang baru sahaja meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ia, amin ya rabbal alamin. Dan ni Ustaz, tadi pun sebelum kita nak mula ni Ustaz, kita sempat makan kek lapis lapis Sarawak saya. Sedap saya. Sedap. Tapi tak boleh banyak Lepas ni kita sambung. Terima kasihlah pada sahabat-sahabat kita, Puan Azlin yang hadiahkan kek lapis saya. Lepas ni kita sambung saya. Nyaman. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar sebelum Ramadan tempoh hari,
kita apa nama ni terus ulang kaji sebelum Ramadan tempoh hari 30 juzuk sehinggalah semalam sehinggalah hari akhir Ramadan telah kita ulang kaji juzuk demi juzuk. Dan jika sebelum ini ketika kita nak berhenti untuk 10 juzuk yang pertama tu kita berkira-kira sempat tak nak jumpa juzuk yang ke-11 pula ni, kita doa pada Allah agar Allah pilih kita, dan hari ini alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan pengajian kita fasa yang kedua ini, itulah bermula juzuk yang ke-11 dan kita masih lagi berada dalam surah At-Taubah. Ada juga yang tanya, Ustaz, di permulaan surah At-Taubah tu kenapa tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Dia ingat Quran dia silap beli ke apa? Saya kata semua Quran tak ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu. Betul. Ataupun ayat tu. Dan di permulaan surah At-Taubah memang kita tak baca Bismillah. Adapun di pertengahan ada pendapat-pendapat lah. Ada kata boleh baca Bismillah, ada kata tak perlu baca. Jadi insya-Allah kita nak meneruskan pengajian kita juzuk yang ke-11 halaman 202 hari ini. Kita nak mulakan bacaan kita yang pertama ini ayat yang ke-94 sehingga ayat yang ke-97 saya. 96 kita akan baca 94 sehingga ayat 96. Kita cuba sebab sebelum mula tadi Ustaz Fazrul kongsi sedikit sebanyak tentang surah ataupun ayat halaman pada hari ini memang mencabar. Jadi saya nak cuba ras lah, Ustaz. Ras. Sama dengan Fatihah yang saya baca tadi dengan bacaan ras. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca dulu, letak sejak ketupat tu. Kita baca sekejap sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah daripada ayat 94 hingga 96. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memulakan bacaan bagi surah At-Taubah ayat yang ke-94 ya, pada juz yang ke-11 memulakan perkongsian dan juga perbincangan kita tentang ayat ini untuk sama-sama kita memahami dan mungkin untuk memastikan kita masih segar lagi dengan apa yang telah kita belajar 10 juzuk yang awal ya, ataupun di hujung juz yang ke-10 itu bercakap tentang seruan dalam surah At-Taubah ini adalah untuk berjuang dan berjuang ke arah kebaikan, dan salah satu daripada cabaran untuk perjuangan ini adalah dua perkara, iaitu harta dan juga anak pinak keluarga. Dan inilah yang menghalang seseorang itu daripada terlibat dengan perjuangan kebaikan, apatah lagi bila sampai ke medan perang. Maka salah satu daripada apa yang dibuat oleh
orang-orang di kawasan Mekah ataupun Madinah bila bercakap tentang perjuangan ini dalam perang Tabuk, ya, dalam perang Tabuk itu apakah yang berlaku? Ada pihak yang meminta keuzuran, excuse, ya. Pada ayat 94, mereka orang-orang munafik yang tidak turut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Ini Allah beritahu lebih awal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kalau Nabi balik daripada perang Tabuk tu saat ni sebenarnya dia tak berapa jadi, ya. Dia dah pergi tu, lepas tu orang sana pun mengaku kalah, maka baliklah, ya, dapat harta rampasan dan sebagainya. Jadi bila mereka tahu bahawa Nabi dah balik, ya, mereka dah bersedia dah untuk memberi alasan mengapa mereka tidak datang, ya, tak dapat untuk mengikut. Padahal ini adalah satu kewajipan. Sebelum ini perang tak wajib, ya, walaupun perang Badar ke perang Uhud, tapi bila dah sampai kepada di Mekah, bila pembukaan Mekah berlaku, ada seruan daripada Al-Quran untuk mewajibkan peperangan. Nak beritahu kepada kita bahawa bukan semua orang, ya, semua masa wajib berperang. Dia menunggu kepada bagaimana pemerintah menilai pada waktu itu, dan kalau ianya untuk melindungi diri negara daripada serangan untuk memastikan keamanan, maka pada waktu itu sudah sampai pada masanya. Tetapi mesti mengikut pada pemerintah. Bukannya kita saja-saja suka saatnya rasa macam nak berjihad lah, sambil makan lemang terus pergi naik motor pergi berjihad. Itu tidak dibenarkan. Ada juga yang rasa dia main meriam buluh ni Ustaz. Ya. Nak perang ni tu. Nak perang. Pompang. Imam tengah tarawih tu lupa dah. Lupa rakaat ke berapa dah. Subhanallah. Terkejut, subhanallah. Jadi itu dia mengganggu kepada perjuangan solat. Solat juga adalah satu disiplin sebenarnya Ustaz, ya. Sebabnya dalam surah At-Taubah ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir, yang memamurkan masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya. Apa kaitannya? Perang adalah satu usaha perjuangan yang penuh disiplin. Tetapi kalau kita tidak berperang, ya, kita tidak dipanggil untuk berperang ataupun menjadi tentera contohnya, kita perlu mendisiplinkan diri kita. Dan apakah aktiviti harian untuk disiplin memakmurkan masjid? Pasal kalau lambat 5 minit Ustaz, ya, kalau terutama sekarang ni setengah masjid kalau lambat je dia dah kunci pintu. Betul Ustaz. Pasal tak ada peluang lagi. Jadi nak menceritakan kalau katakan solat tidak dijaga, maka orang ini kalau pergi medan perang pun entah dia tertinggal ke mana dah, pasal dia tidak berdisiplin dalam kehidupan. Baik. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan, Allah mengajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum. Katakanlah, ya, apa kata yang Allah ajarkan? Janganlah kamu mengemukakan alasan kami tidak percaya lagi kepadamu, sesungguhnya Allah telah memberitahu kami tentang beritamu. Jadi Allah dah beritahu kepada Nabi, kami takkan percaya. Pasal selama ini orang-orang munafik mengejek Nabi, menghina Nabi dengan perkataan huwa udhun. Maksudnya Nabi ni dengar je, bagi je alasan. Jadi kali ini bila mereka nak memberi alasan, la ta'taziru lan nu'mina, kami tidak akan beriman, percaya kepada apa yang kamu beri alasan tersebut, ya. Qad nabba'anallahu min akhbarikum. Jadi Allah yang memberitahu rahsia ini. Wa sayarallahu amalakum, ya, dan Allah akan melihat perlakuanmu, demikian pula rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Ini adalah satu daripada seruan bahawa Allah tengok kepada apa yang kamu buat sebenarnya. Kamu beri alasan macam mana pun, kamu beri alasan pada Rasul pun, sebenarnya Allah nampak apa yang kamu buat dan Rasul nampak, ya. Itu sebabnya ada setengah orang Ustaz, ya, dia nyatakan ayat ini ada kaitan dengan Nabi nampak kepada apa yang dibuat oleh umat Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Itu satu pendapat, ya. Tetapi pada waktu ini Nabi menyaksikan, ya, Nabi tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada orang-orang munafik ini, mengapa mereka tak datang, ada orang yang beriman yang tak datang. So adakah sama orang munafik dengan contohnya Ka'ab bin Malik, ya, itu yang kita akan tengok sebentar lagi. Di ayat 95, sayahlifun, apa yang mereka akan buat orang munafik ini? Kalau Nabi dah cakap kami tak percaya, mereka akan bersumpah, Ustaz. Bersumpah. Ya, pelajaran untuk kita apa? Pelajaran untuk kita ialah kalau seseorang itu dia tak buat sesuatu perkara,
tak payahlah bersumpah. Tak payah bersumpah. Minta maaf je lah ya, seperti mana Ka'ab bin Malik dia memohon maaf kepada Nabi dan mengaku bahawa Nabi ataupun dia lambat untuk pergi berperang ya. Ada seorang daripada sahabat itu dah tua pun dia mengaku kesilapan tersebut. Itu beza di antara orang munafik dengan orang yang beriman yang lemah imannya. Lemah iman menyebabkan kita tak perform dalam sesuatu perkara. Bukan munafik. Munafik dengan orang yang beriman tapi yang lemah ini, bezanya ialah munafik akan beri sumpah. Minta excuse dan bersumpah. Allah kata, sayahlifu nabillahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Ya. Mereka akan bersumpah padamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling daripada mereka. Pada siapa? Dia dah minta pada Nabi, Nabi tak layan, dia pergi pada orang beriman pula. Dia pergi pada mukmin yang lain kata, sebenarnya kan kami sumpah, kami sebenarnya nak berjuang, tapi dia akan pergi. Pasal dia akan melakukan propaganda untuk menyatakan sila percaya kepada kami. Fa'uridu anhum, abaikan mereka. Innahum rijs, mereka itu adalah sebagai, diterjemahkan sebagai berjiwa kotor. Kalau musyrikin digelar sebagai najas, kalau munafik digelar sebagai, diberitahu sebagai rijs ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ya, rijsun min amali syaitan, salah satunya ialah arak, azlam ya, ataupun tenung nasi berhala. Kali ini orang munafik juga diberi gelaran rijsun ya. Wa ma'hum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun ya. Ini adalah balasan atas apa yang kamu buat selama ini, iaitu kamu menipu dan juga memberi alasan dan bermalas-malasan ketika perlu berjuang. Jadi itu sebabnya Ustaz ni raya ni Ustaz. Raya sebenarnya memang best sebenarnya kalau dapat bukan sekadar cuti 1 Syawal, sambung 2 Syawal, 3 Syawal sampai 30 Syawal. Cuti, makan minum, tidur kan. Tetapi itu bukan semangat yang ada di dalam Al-Quran yang perlu sangat kita hidupkan ya, bagi tuan-tuan yang berada dekat rumah ya. Dan juga Ustaz, raya kedua ni lepas habis ni Ustaz nak ke mana? Itulah Ustaz, apa nama ni, teringat dekat ni cik ni kat kampung ni. Banyak kali tengah tengok ni sama raya, mudah-mudahan ada kesempatan Ustaz untuk kita balik ziarah kampung bersama, bertemu cik, ayah, adik-adik semuanya. Dan ada satu ni Ustaz, ada satu pantun ni Ustaz. Pantun. Banyak pantun raya ni Ustaz. Sekotak mancis secawan madu. Selautan kasih seluas rindu. Salam lebaran ucapan buatmu, lepas PKP kita bertemu insya-Allah taala. Mudah-mudahan Ustaz ya, dapat bertemu sahabat handai, dapat bertemu saudara mara. Yalah, kita jaga kita masih belum menang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus mengangkat pandemik dalam kehidupan kita ini insya-Allah saja. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi kita terus kena berjuang. Betul, ya. Berjuang dalam pandemik ini, dan dalam masa yang sama teruskan di rumah, di tempat kerja, teruskan, jangan putus asa ya. Kalau ayat 96 sambungan tadi Ustaz ya, yahlifuna lakum litardau anhum ya, mereka itu akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, agar redha kepada mereka. Mereka nak membina trust ya, kepercayaan. Mengapa percaya redha ni penting dalam hidup kita Ustaz ya? Kalau kita raya pun kalau katakan kita tak redha sesama sendiri, tak ada kosong-kosong minta maaf itu, kita akan rasa tertekan. Ya, betul Ustaz. Tetapi apa yang Allah nyatakan di dalam ayat ini, mereka sanggup bersumpah. Sanggup bersumpah, fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Jika pun orang beriman redha kepada mereka, sebenarnya Allah kata Allah tidak akan redha kepada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setengah muka surat halaman 202 ini menceritakan tentang apa? Tentang betapa pentingnya kita committed. Dan kalau tersilap dalam kehidupan kita, kita mengaku salah, jangan kita memberi alasan dan bersumpah dan juga membuat propaganda. Itu tanda kerosakan yang makin rosak lagi dalam diri seseorang. Tetapi ia memerlukan kepada apa? Keimanan yang benar. Ya, dan moga-moga dengan Ramadan yang kita lalui pada 30 hari yang lepas, tuan-tuan yang berada di rumah sambil lemang dimasukkan ke dalam mulut Ustaz ya. Kita sedar apa maksud iman, apa maksud takwa yang telah kita bincangkan semalam. Ya, iaitu takwa ada
sifatnya pada ayat 177 di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita nak belajar terus dengan perkataan pilihan kita. Kita saksikan, iaitu perkataan pilihan kita azara, iaitu membawa kepada perkataan uzur, ya, alasan ataupun excuse ataupun sebab sesuatu tidak dilakukan. 12 kali disebut di dalam Al-Quran, dan pada ayat 2 muka surat 202 ini ia disampaikan pada perkataan pertama ayat 94, ya'tadzirun, ya, iaitu mereka orang-orang munafik tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya. Ini adalah sifat yang bagus ke tak bagus? Tak bagus, tak bagus. Ya, dalam surah An-Naba pun ada cerita saatnya, surah Al-Qiyamah bercerita tentang jangan beri alasan, ya. Jadi mungkin ayat 96 sekali lagi Ustaz boleh baca, maksudnya agar kita jangan banyak bersumpah dan jangan suka beri alasan. Ayat 96. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat 96 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah fa in Sadaqallahul Azim. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi walaupun kamu menerima mereka, Allah tidak akan redha kepada orang-orang yang fasik. Ini pengingatkan kepada kita agar jangan bersumpah, jangan membuat propaganda apabila kita buat silap, tetapi kita mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita menjamu selera dan kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Mohonlah ampun maaf kepada ibu bapa, sahabat dan sanak saudara, sama-sama kita gembira. Subhanallah. Jadi itu versi Quran time Ustaz. Dia lari sikit, minta maaf Tok T ya. Apa nama ni, lagu sesuci lebaran, dan sesungguhnya kita rasa sangat bertuah dan kita rasa sangat bersyukur kerana walau dalam kemeriahan kita menyambut Aidil Fitri, tapi Allah masih lagi kurnia kesempatan kepada kita untuk kita bersama ni kalamullah Al-Quran, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Fazrul, banyak bunga dengan apa nama ni, kita kata apa ni, lampu-lampu ni, cantik, pelita ya. Ni kita kat mana ni Ustaz Fazrul? Kita di Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Masya-Allah. Dan comel tu. Comel Ustaz. Dan tadi pun kita ada sama-sama sempat menjamah seketika kek lapis. Tapai pun ada Ustaz. Tapai Ustaz. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, jangan makan banyak sangat tapai tu. Jangan hati-hati, maksudnya jangan kita berlebih-lebihan. Ingatlah
kita nak kena jaga juga kesihatan kita, insya-Allah taala. Jadi dan bagi yang siapa puasa 6 dah bermula hari ya, ini, betul kita juga ucapkan pada sahabat-sahabat Al-Quran kita yang hari ini dah mula Ustaz, Ya. dah mula dengan puasa 6, apa nama ni, ucap selamat berbukalah nanti insya-Allah, mudah-mudahan ya. Dan kita nak berkongsi dan kita nak ulang kaji hukum tajwid kita yang kita telah kongsikan selama 10 juzuk, dan hari ini kita nak menyambung ataupun kita boleh katakan kita nak mengulang kaji sebenarnya hukum tajwid yang telah kita belajar sebelum ini. Sebelum kita meneruskan tajuk-tajuk yang lain, kita tengok sedikit hukum mim sakinah. Kita nak ulang kaji sikit tentang mim sakinah. Sama-sama kita perhatikan. Apabila mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan berlaku 3 hukum. Akan berlaku 3 hukum. Yang pertama sekali, nama dia ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham saghir ataupun idgham mithlain saghir. Dan yang ketiga, kita panggil dia izhar syafawi. Jadi, apa dia? Kita tengok yang pertama iaitu ikhfa syafawi. Apa dia? Apabila mim sakinah ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba, maka wajib diikhfakan. Dinamakan ikhfa syafawi kerana apa? Kerana huruf mim dan ba makhrajnya di bibir. Kita lihat contoh dia, wa tuzakkihim biha. Contoh, wa tuzakkihim biha. Dan juga satu lagi contoh, tarmihim bihijarah. Dalam surah Al-Fil, tarmihim bihijarah. Maksudnya bila mim mati bertemu dengan ba, nama dia ikhfa syafawi, dan kita kena dengung dengan kadar 2 harakat. Kita dah belajar yang ni dulu. Kalau tak silap saya, ketika kita berada di sebelum ni, episod sebelum ini, tapi tak apalah, kita ulang kaji. Dan kita nak, kalau orang Terengganu kata Faz, kita perangat balik. Kita perangat balik. Kita maknanya kita nak panaskan balik untuk kita terus pecut ataupun meneruskan juzuk yang ke-11 ini. 11 kita ya, pasal dia hari raya ni Ustaz, lepas kita dah bercuti sekitar 2 bulan ni, betul, dia kadang-kadang dia tak masuk gear. Betul. Jadi alhamdulillah perkongsian daripada Ustaz Tarmizi sebentar tadi untuk tajwid ya, ada 3 ya Ustaz ya. Betul, 3 perkara tadi itu bila mim bertemu dengan ba sebentar tadi ya, dan harapnya tuan-tuan dapat dah ya membezakan perkara itu, dan kita teruskan ya berjuang bersama Al-Quran, dan kita ingin meneruskan pada ayat 97 hingga 99. Kali ini kita akan melihat kepada apakah respon daripada Al-A'rab. Al-A'rab ini adalah orang Arab Badui, ya, orang-orang yang di kawasan padang pasir tersebut. Mereka bukan orang Madinah ya. Madinah ni di bandar, Arab ini di padang pasir, tetapi mereka ini sudah pun mendengar tentang cahaya iman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana respon mereka? Kita baca daripada ayat 97 hingga 99 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita nak menyambung bacaan kita yang kedua ini, iaitu bermula ayat yang ke-97 hingga akhir ayat 99. Dan ialah maklumlah, bila raya ni, kalau macam saya Ustaz Fazrul antara makanan yang paling saya gemari ketika yang saya tunggu-tunggu ketika Aidilfitri ni, kalau mak saya cik. Kalau cik saya di Terengganu, nasi, pastinya nasi minyak lah. Nasi minyak Ustaz. Allahu Akbar. Tapi ialah, InsyaAllah nanti mudah-mudahan ada kesempatan nak balik makan nasi minyak. Dan kalau di sebelah mak mertua saya pula, di Sungai Petani Kedah, ketupat Ustaz. Ketupat buat sendiri, dan juga rendang tu. Allah. Kalau Ustaz Fazrul pula? Kalau di rumah mak saya, ketupat rendang lah. Rendang ayam lah. Rendang ayam lah. Okay. Dan juga kalau di rumah mak mertua saya dekat Penang, soto yang special. Ayamnya boleh customize lah. Allahu Akbar. Rasa macam nak singgah tu rumah sahabat-sahabat Al-Quran kita ni. Lepas bersiaran ni jalan raya sekejap, tapi belum lagi. Nanti dulu kita doakan agar Allah angkat wabak ini, dan kita dimudahkan. Betul, pasal kita tidak mahu lepas saja Syawal ini jadi satu kluster Syawal. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah. Baik.
Okey, saya sambung tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca. Tadi kita dah baca ras, kita cuba yang kedua ni, kita cuba hijaz pula insya-Allah ayat 97 hingga ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 97 hingga 99 itu menjelaskan kepada kita tentang Al-A'rab. Satu lagi kumpulan ya manusia di dalam surah At-Taubah ini ada cerita tentang orang beriman, orang yang munafik, orang yang musyrik, orang yang kufur. Satu lagi adalah Al-A'rab. Siapa Al-A'rab ini? Badui yang berada di kawasan padang pasir ataupun mereka ini di kawasan kampung. Mereka ini tidak biasa dengan teknologi di bandar dan mereka ini dengar bersama Nabi ini sekali-sekala sahaja. Tetapi ada tiga kumpulan yang disampaikan dalam ayat 97 ini. Orang-orang Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya dan tidak mengetahui hukum hakam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini adalah satu kumpulan daripada Arab Badui itu. Dia al-ashaddu kufran wa nifaqa, lebih kuat kekufuran dan nifaq. Kerana apa? Kerana mereka ini jarang bersama dengan Nabi, hidayahnya pun mungkin kurang dapat berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengetahui hukum hakam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Jadi mereka ni main langgar sahaja, sehingga kan kalau kita tengok Ustaz ya, mereka ini mungkin adalah orang-orang yang juga terlibat dengan budaya munafik di Madinah itu ataupun di Mekah, sehingga kan mereka tidak mahu pergi berperang. Tetapi pada ayat yang ke-98, ayat 98 ini, wa minal a'rab, sebahagian daripada a'rab ini, man yattakhidhu ma yunfiqu ma'raman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka merasakan bahawa infak mereka ya, bila mereka diminta untuk beri harta mereka kepada perjuangan Islam, mereka kata bahawa ini ma'rama ya. Apa maksud ma'ram ini? Iaitu sebagai suatu kerugian ya, sebagai suatu kerugian ataupun rasa seperti satu kepayahan, sebagai satu hukuman pada mereka.
Padahal bagi orang beriman, kita tahu berbeza bahawa bila kita beri kepada perjuangan fi sabilillah, kita tahu bahawa sebenarnya Allah nak ganti yang lebih baik, Allah nak beri ganjaran berkali-kali ganda di dalam kehidupan kita di sini sampai di akhirat sana nanti. Jadi apakah yang apa yang berlaku pada mereka? Allah kata alaihim dairatus sau', hakikatnya ialah mereka lah yang akan ditimpa bahaya. Ya, selama ini mereka kata bahawa kalau Nabi minta untuk kita pergi berjuang, untuk pergi fi sabilillah, mereka kata alamak ini kerugian, satu bahayalah kan, habis duit kita gitu. Tetapi sebenarnya Allah kata alaihim dairatus sau', ya, ini adalah kebinasaan ataupun kerugian kepada mereka, satu bahaya. Bila ada sesuatu yang perlu diinfakkan, kita kedekut untuk menyampaikannya kepada jalan Allah. Wallahu sami'un alim. Apa yang disebut oleh orang-orang munafik di kalangan Arab Badui ini, Allah dengar dan Allah tahu siapa di kalangan mereka ini yang benar-benar munafik ataupun tidak betul-betul bersama perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 99 Ustaz ya, ayat yang terakhir ini satu kumpulan yang kita maklum bahawa bukan semua Arab ataupun semua Badui itu adalah munafik ataupun kufur. Ada di kalangan mereka, ayat 99, orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Beriman pada Allah dan hari kemudian. Kalau kita baca innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jadi ada di kalangan Arab juga yang ada sifat iman ini. Wa yattakhidhu ma yunfiqu, ya. Apakah yang mereka buat? Mereka mengambil harta mereka itu diinfakkan qurbatin indallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada poin ini kita nampak pada bulan Syawal ini, walaupun bulan Ramadan dah selesai Ustaz ya, kita banyak infak derma pada bulan Ramadan. Bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya kita perlu seterusnya menginfakkan harta. Mengapa? Kerana ini adalah kaedah untuk kita qurbatin indallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau tuan-tuan belum lagi derma pada hari ini, cari tabung. Okay, mungkin kalau nak derma pada anak-anak buah ke, ya, kalau ada di rumah, silakan, ataupun sekarang boleh bank transfer. Ya, kerana apa? Kerana ini bukan sekadar kita nak tunjuk baik. Kalau kita tunjuk baik riak, habis. Tetapi kerana qurbatin indallah wa salawatir rasul, dan juga ingin didoakan oleh Rasul. Didoakan Rasul ini sebenarnya macam kita lah Ustaz ni, kalau raya ni kan biasa orang cakap apa ucapannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita doa agar Allah terima daripada kami, daripada kita, daripada kamu semua, daripada tuan-tuan sekalian amal kita. Itu satu doa. Betul. Ya. Dan doa ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kan kalau mereka orang Badui ini mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu kemuliaan, satu kelebihan kepada mereka yang mereka harapkan bila mereka ini beriman pada Allah dan juga berinfak dalam kehidupan mereka. Ala innaha qurbatul lahum, ya, sebenarnya ketahuilah sesungguhnya derma itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri pada Allah. Kelak apakah jadi? Di dunia dapat dekat dengan Allah, dapat doa Nabi, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Ini memang mantap Ustaz ya. Mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat kasih sayang Allah. Kalau kita dapat kasih sayang daripada mak pun kita subhanallah Ustaz ya. Ustaz bila kita bersiaran ini ya, tak dapat balik kampung, kita rasa macam ada kurang Ustaz ya. Ada kurang. Betul, ya. Itu baru bercakap tentang kasih sayang mak. Ya. Dulu saya masih ingat lagi, ini saya memang akan sentiasa ingatlah. Saya mungkin pernah kongsi sebelum ni kisah Bahulu hancur. Ustaz ni kan. Walaupun Bahulu tu hancur dah sampai ke US, kan, sampai ke US tu, tetapi dia tetap juga berharga, kan. Pasal apa? Pasal ia datang daripada dia bukan hancurnya tu. Hancurnya tu orang lain kata alah hancur, apa bagi Bahulu hancur kan, tetapi kerana ia datang daripada seorang ibu kan. Waktu dulu nak hantar Ustaz mahal pos laju tu, ya. Dan kita doakanlah Ustaz ya, kita doakan kepada ibu ayah yang ada yang menonton sekarang, pada ibu saya, pada Cik minta doa bukan sekadar semalam saja, pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Betul. Sepanjang hidup tolong doakan kami ya, kepada anak-anak tuan-tuan yang ada, kita kena doakan. Kerana apa? Kerana rahmat daripada ibu ayah itu kita perlukan. Apatah lagi bila Allah janjikan
sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Ya, Allah pasti akan masukkan mereka kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka ini berjuang. Seperti mana tuan-tuan juga berjuang dengar Quran time, ajak anak untuk baca Quran, sembahyang tarawih, isyak, subuh pada Ramadan lepas, teruskan perjuangan sehingga ke akhir hayat kita. Innallaha ghafurur rahim. Betul Ustaz kata perjuangan tu Ustaz, sebab kadang-kadang ialah ketika Ramadan tempoh hari kita memang suasana tu betul, memang hidup suasana dengan solat dan sebagainya, dan kadang-kadang ada juga Ustaz, tak apalah, jangan kejut dah sebulan dah bangun awal, biarlah dia tidur dulu subuh. Betul. Tambah-tambah biasanya kalau raya-raya ni ialah agaknya sebab kita dah lama, ada setengah orang dia macam balas dendam Ustaz. Balas dendam. Dah sebulan tak boleh makan dah. Balas lemang, balas nasi, solat lambat. Betul. Jadi kenyang dan sebagainya. Kalau bahaya lagi kalau boleh memudaratkan semua. Jadi kita kena hati-hatilah. Sebabnya di hujung itu Ustaz ni, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita minta keampunan Allah itu bukan sekadar pada Ramadan. Betul, Ustaz. Ya, kalau boleh sepanjang Syawal sampai seterusnya, dan bila Allah ampunkan, Allah akan sayang, dan sayang kita, rahim itu sayang sampai akhirat Ustaz. Untuk keluarga kita, mungkin ada ayah, ibu yang sudah pun pergi Ustaz ya. Tapi kita doakan agar kasih sayang yang Allah berikan kepada ahli keluarga kita itu menemukan kita. Kalau 2 Syawal tak dapat bertemu, tapi kita dapat bertemu insya-Allah sampai ke syurga. Kita doa pada Allah agar kita dapat lihat situasi ya seperti di atas layar skrin tuan-tuan. Sama-sama kita perhatikan. Inilah perkataan Al-A'rab ya, bila mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Apakah yang mereka cakap? Iaitu mereka kata, menariknya kalau saya ni derma banyak-banyak ya. Itu adalah situasi yang tuan-tuan boleh lihat di atas layar, dan membawa pada resolusi kita, jangan suka beri alasan ketika tidak menunaikan tanggungjawab. Yang kedua, sentiasa ikhlas ketika memberi infak, dan yang ketiga, terus berjuang dengan infak kerana Allah dan ingin mengikut jejak Rasul. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم saat ini ya Allah kami dikurniakan rezeki oleh-Mu ya Allah untuk membaca kalam-Mu ya Allah, untuk memahami kalam-Mu ya Allah, mempelajarinya, mentadabburinya ya Allah. Syukurnya kepada-Mu ya Allah, saat ini kami dapat meneruskan pengajian kami juzuk yang ke-11 ini ya Allah. Mudah-mudahan akhir hidup kami, akhir nyawa kami bersama dengan kalam-Mu Al-Quran. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba yang benar-benar berjaya mendapat tarbiyah Ramadan yang baru berlalu ya Allah, agar kami benar-benar menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Kami tahu ianya susah buat kami ya Allah, namun atas itu ya Allah kami benar-benar mengharapkan pertolongan, petunjuk, hidayah daripada-Mu ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Jadikan hati kami hati yang senantiasa senang berinfak pada jalan-Mu ya Allah, hati yang senantiasa ikhlas ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ampun dosa muslimin muslimat mukminin dan mukminat. Birahmatika ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim ya. Moga-moga Allah terima amal kita pada Syawal ini, pada Ramadan yang lepas, dan moga-moga tuan-tuan terus menjadi orang-orang yang sentiasa berjuang Ustaz ya. Salah satu daripada platform yang tuan-tuan masih lagi ingat, tabung gerakan Al-Quran. Terus kita ingin berjuang dan dipersilakan tuan-tuan untuk menyumbang pada Syawal ini ke tabung gerakan ini, untuk sama-sama kita melebarkan intisari Al-Quran sehingga kan kita tidak lagi berkira-kira tetapi menjadi seperti Arab Badui yang berinfak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu pada ulangan jam
10 malam 5 petang dulu Ya, Ustaz. 5 petang raya ya. Ya, ya. Walaupun raya 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Doakan untuk Mufas dan juga seluruh umat Islam terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam My Quran Time, baca faham amal pada Syawal kali ini. Baik.